Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara kaum muslimin, diminta saudara berhenti daripada berkata-kata suatu khatib sedang baca khutbah menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bermaksud barang siapa berkata-kata suatu khatib sedang baca khutbah walau berkata diam kepada sahabatnya sekalipun, maka luputlah pahala ijma'nya. Oleh itu, hendaklah kita diam, dengar dengan taat, moga kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam sesuatu perkara, maka dalam kamu membalikan kepada kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang dibina akan meningkatkan lagi keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk menzahirkan kasih sayang terhadap anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan yang sentiasa membawa kita untuk merenung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab pun menjadi bulan Rajab pernah melanjutkan sejarah yang sangat hebat dan membuktikan kesan yang sangat mendalam dalam hati orang-orang yang beriman. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada tarikh 27 Rajab adalah merupakan satu mukjizat yang agung yang diakui oleh kerajaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut menerusi perjalanan dalam suatu Isra ayat yang ke pertama, sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah
ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kamu memperlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sahaja mengandungi kisah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, akan tetapi ia juga mengandungi banyak pengajaran iktibar yang patut dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam. Salah satu daripada peristiwa menarik yang berlaku pada malam itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam daripada Abu Sa'ad Al-Khudri, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan akan segolongan manusia yang mempunyai bibir seperti bibir unta. Mereka mereka digambarkan bahawa api sehingga penuh perut mereka, kemudian memuntahkan semula, lalu mereka ini dimasukkan ke dalam neraka yang api panas menjulang-julang. Apabila baginda bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang apa yang dilihat, lalu Jibril alaihissalam memberitahu bahawa itulah balasan untuk mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sama ada agar kaum muslimin yang dimuliakan Allah peringatan berkenaan dengan tanggungjawab terhadap anak yatim adalah merupakan satu peringatan yang tidak boleh diambil ringan. Istilah anak yatim adalah merujuk kepada mereka yang telah kematian bapa dan masih belum mencapai usia balik, serta mampu untuk mencari nafkah akan dirinya sendiri. Anak yatim dikira sebagai kumpulan yang sangat istimewa dalam agama kerana ujian hidup yang dilalui oleh mereka. Maka itulah sebabnya Allah SWT telah mengangkat golongan mereka di sisi manusia, dan mereka wajar diberikan tempat baik dalam masyarakat. Sesungguhnya menzahirkan sifat kasih terhadap anak yatim adalah satu tuntutan dalam agama Allah SWT, dan memerintah kepada anak yatim beriman agar menzahirkan kasih sayang terhadap mereka dan memelihara mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertetapan dengan firman Allah SWT melalui suatu Al-Duha ayat 9 dan 10. Fa'amal yatima fala taqhar wa'amal sa'ila fala tanhar. Yang bermaksud, maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku kasar, dan adapun orang yang meminta yang bantuan janganlah kamu menghardiknya. Muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umatnya agar mengambil berat tentang hal keadaan anak yatim. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ganjaran terhadap orang yang mengasihi dan memelihara anak yatim adalah syurga. Allah SWT melafazkan kedudukan orang yang memelihara anak yatim pada kedudukan yang mulia di sisinya dan sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud orang yang menanggung anak yatim memiliki atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua ini dalam surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan dua jari baginda. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Yang dimaksudkan dengan istilah
orang yang menanggung anak yatim ini adalah mereka yang menguruskan perihal anak yatim tersebut, seperti nafkahnya, pakaiannya, memberi pendidikan kepadanya, dan ilmu, adab dan lain-lain urusan kehidupan mereka. Kelebihan ini akan dapat diperolehi bagi mereka yang ikhlas menjaga anak-anak yatim dengan menggunakan harta mereka sendiri atau dengan menggunakan harta anak yatim tersebut berdasarkan hak penjagaannya. Selain itu, orang yang berbuat ihsan terhadap anak yatim ini dijanjikan untuk mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memelihara anak yatim dan memberinya makan dan minum, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan masuki ke dalam syurga kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, terdapat beberapa peringatan yang telah digariskan oleh agama Islam dalam menguruskan hal kehidupan anak-anak yatim. Pertama, Islam melarang seseorang itu daripada memakan harta anak yatim secara zalim. Hakikatnya, penjaga harta anak yatim adalah mereka yang memegang amanah Allah dan wajib dijaga dengan tanggungjawab tanpa sebarang penyelewengan sehingga harta tersebut diserahkan kepada anak yatim berkenaan. Kedua, janganlah sesekali kita mengambil kesempatan terhadap kedudukan anak-anak yatim. Terdapat di kalangan umat Islam pada hari ini memelihara anak yatim dan menggunakannya mereka untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Anak-anak yatim yang sepatutnya mendapat pendidikan yang terbaik akhirnya dipaksa untuk meminta sedekah daripada orang ramai. Sikap sebagian akan memakan diri mereka sendiri apabila mereka melihat sendiri akan azab siksa yang disediakan kepada mereka di akhirat kelak. Ketiga, harta anak yatim itu hendaklah dijaga oleh orang-orang jujur, amanah dan dipercayai. Penjaga atau wali hendaklah terdiri daripada mereka yang mempunyai sifat jujur dan amanah dalam pengurusan harta anak yatim yang telah diamanahkan kepada mereka. Ketahuilah bahawa orang-orang berlaku zalim terhadap anak yatim dan dikira sebagai orang yang mendustakan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah hari ini, Khatib ingin mengingatkan para jemaah sekalian, tanggungjawab terhadap anak-anak yatim adalah merupakan salah satu daripada peringatan yang penting yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai orang yang beriman, kita adalah sedar bahawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah satu sangat besar bagi mereka yang mengabaikan amanah terhadap hak dan harta anak-anak yatim. Kerana mengabaikan tanggungjawab ini akan membawa mudarat yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu An-Nisa ayat 10. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka ini menelan api neraka ke dalam perut masing-masing dan mereka akan termasuk dalam api yang menyala-menyala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya muwaffiqat qai'in.
وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيدنا البشر صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat pula sebenarnya tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan pengertian yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya beberapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, pada sekalian keluarga sahabat-sahabat mengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, biarkanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, biarlah lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Bisyariati Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim dan Almarhum As-Sultan Iskandar, kepada Seri Paduka Baginda Raja Brunei Agong Raja dari Sufyah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibn Sultan Ibrahim Pemangku Sultan Johor, dan Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Tengku Iskandar Ibn Tengku Ismail Raja Brunei Johor,
putera-putera dan puteri-puterinya kerabat berada serta rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa dzil kafarata wa mubtadin sayyi'at wal musyrikin wa kulli man huwa aduwwun lid-din. Allahumma fadhum al muslimin wa qidina 'anil madinin wa hsin khalasal masjudin waj'al hadha al-aminan mutma'inna ra'iya wa sa'iril biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tub as-salamah wal afiyah ولعبدك الحجاج والغزة والمسلمين من في برك وبحرك وجوك إم أمة محمد أجمعين. اللهم ادخل اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وافرعنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله العالمين. عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.